Salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5 berkenaan dengan unit 7 bertajuk kasih sayang. Hari ini Cikgu Syaril akan menyentuh berkenaan dengan orang kurang upaya, iaitu yang selalunya dipanggil OKU. Sebelum kita pergi pada selanjutnya pada pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menerangkan atau memberi definisi apa itu OKU. Kita kenal dulu apa itu orang kurang upaya. Okey, apa itu definisi orang kurang upaya? Okay, mengikut Akta Orang Kurang Upaya tahun 2008, orang kurang upaya iaitu OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Okey, seperti apa yang kita faham daripada definisi ini, OKU ni adalah orang punya kekurangan bentuk fizikal, mental, intelektual atau deria yang boleh menghalang mereka daripada berinteraksi ataupun menyertai apa-apa juga aktiviti secara normal seperti orang biasa, dan juga berkesan. Maknanya apabila diorang nak buat aktiviti seperti macam berlari, kalau ada yang ada cacat fizikal seperti tak ada kaki, dia akan memberi kesan lah. Itu termasuklah sebagai definisi sebagai orang kurang upaya yang telah diberi definisi oleh kerajaan. Okey. Seterusnya kita tengok pada kategori orang OKU, kategori orang kurang upaya. Okey. Kita lihat ada 7 kategori. Yang pertama adalah orang kurang upaya, iaitu kategori pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, pertuturan. Yang keempat, fizikal. Yang kelima, masalah pembelajaran. Yang keenam, mental. Yang ketujuh, pelbagai ataupun multiple disabilities. Okay, kita akan lihat setiap satu kategori ini dengan lebih jelas supaya murid boleh faham dan dapat memahami dengan lebih jelas apa itu kategori orang kurang upaya. Kita lihat yang pertama, iaitu kategori pendengaran. Okey. Keterangan dia adalah kurang upaya pendengaran. Maknanya tidak mendengar dengan jelas pada kedua-dua telinga. Sama ada tanpa menggunakan alat bantu pendengaran ataupun tidak mendengar langsung, walaupun menggunakan alat bantu pendengaran. Ini bagi orang kurang upaya dalam kategori pendengaran. Di situ ada pelbagai kurang upaya pendengaran yang dibahagi pada 4 tahap. Di situ ada dia punya upaya mendengar lah. Yang minimum tu 15 ke 30 desibel. dB tu desibel. Untuk kanak-kanak 20 hingga lebih 30 desibel. Itu untuk orang dewasa. Yang selain tu ada sederhana, teruk dan sangat teruk. Yang sangat teruk adalah lebih daripada 90 desibel. Okay, ini adalah kategori bagi pendengaran. Kita pergi juga pada kategori kedua, iaitu penglihatan, iaitu kurang upaya penglihatan bermaksud tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad di kedua-dua mata, walaupun dengan menggunakan alat bantuan penglihatan seperti cermin mata atau kata sentuh. Kurang upaya penglihatan ini boleh bagi kepada 2, iaitu terhad dan buta. Terhad ni lebih kepada penglihatan yang sangat teruk, tapi masih lagi boleh menggunakan alat bantu penglihatan. Buta ni
memang tak nampak. Itu adalah kategori orang upaya dalam kategori penglihatan. Okey, kita pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu pertuturan. Keterangannya adalah kurang upaya pertuturan bermaksud tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan komunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Keadaan ini adalah kekal dan tidak akan sembuh. Bermaksudnya di sini, orang kurang upaya yang dalam kategori pertuturan ini, dia tidak boleh bertutur sehinggalah apa yang dia cakapkan itu tidak boleh difahami oleh orang lain. Itu bagi orang kurang upaya dalam kategori pertuturan. Okey, kita pergi seterusnya pada kategori yang keempat, iaitu fizikal. Dalam keterangannya adalah kurang upaya fizikal bermaksud ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan atau tiada sesuatu anggota atau ketidakupayaan di mana-mana bahagian badan yang mengalami keadaan kehilangan anggota, kelemahan otot dan sebagainya lah. Ini mungkin disebabkan oleh kejahteraan dan banyak lagi sebab lah. Mungkin sebab daripada memang dah lahir dan juga pelbagai inilah sebab-sebab yang ada di dalam keterangan ini. Untuk kategori fizikal ni, orang ni lebih pada kemungkinan anggota badan ni ada yang tidak berfungsi dengan baik ataupun tidak ada. Contohnya memang dilahirkan tanpa tangan ataupun tanpa kaki. Setakat ni yang tanpa kepala tak ada pula. Mesti anggota lain lah selain kepala. Okey, untuk yang ini lebih pada fizikal, yang kita nampak. Yang sebahagian besarnya kita nampak lah. Ada juga yang tidak nampak. Okey, kita pergi pada kategori yang kelima, iaitu masalah pembelajaran. Keterangannya adalah masalah pembelajaran adalah bermaksud masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan usia biologikalnya. Inilah termasuk orang yang dilanda sindrom Down, lembam, ataupun kurang upaya intelektual. Juga autis, dan juga ada pelbagai lagi lah, disleksia. Ini adalah bagi masalah pembelajaran. Okey, untuk kategori 5 ni, sekolah kita ada murid yang ada masalah pembelajaran, iaitu PPKI, pendidikan khas, yang membantu murid-murid ini untuk belajar apa kemampuan mereka. Ini adalah orang kurang upaya dalam kategori masalah pembelajaran. Seterusnya, kategori yang keenam, iaitu mental. Keterangannya adalah kurang upaya mental, merujuk pada penyakit mental yang teruk, sampai seseorang tidak berfungsi sama ada sebahagian atau sepenuhnya dalam berkaitan dirinya atau perubahan dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan otak lah. Dia kebanyakannya mental ni yang macam kita faham, orang yang gila selalu kita panggil. Tapi tak semestinya orang gila yang dipanggil sebagai orang kurang upaya dalam kategori mental. Orang yang kita tengok dia tak gila pun boleh ada kategori ini. Maknanya selalunya dia orang ni telah dirujuk pada hospital dan hospital dah sahkan dia ada penyakit mental. Kadang-kadang orang tu normal, tapi disebabkan dia ada penyakit mental yang telah disahkan oleh doktor. Mereka ni juga adalah salah seorang dipanggil orang kurang upaya dari segi mental. Kita pergi yang terakhir, pelbagai. Yang pelbagai ni adalah mempunyai lebih daripada satu jenis ketidakupayaan, maknanya daripada 1 sampai 6 tadi, maknanya dia ada lebih daripada satu. Contohnya macam orang kurang upaya fizikal, dia juga ada masalah pembelajaran. Macam di sekolah kita, ada yang lebih daripada satu kategori sebagai orang kurang upaya. Ini ada
Memang ada yang kadang sampai 2 atau 3 atau 4 kategori yang dia ada sekali serentak. Okey. Ini adalah pengenalan kita apa itu orang kurang upaya. Supaya sebelum kita terus pergi pada pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah untuk pengetahuan murid-murid untuk supaya lebih jelas apa itu orang kurang upaya secara definisinya. Okey, kita terus pergi pada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini adalah kami prihatin. Okey. Bagaimana kita nak menanamkan sikap menyayangi orang kurang upaya? Ini kita punya pembelajaran pada hari ini. Saya harap murid dapat menyemai sikap menyayangi orang kurang upaya. Lebih-lebih lagi kalau ada orang kurang upaya itu daripada ahli keluarga kita sendiri, kita kenalah punya sikap menyayangi mereka. Jika kita tidak menyayangi mereka sebagai ahli keluarga, siapa lagi yang boleh memberi kasih sayang, yang menyayangi mereka. Okey? Setiap semua orang di dunia ini harus punya sikap seperti ini, menyayangi orang kurang upaya. Okey. Bagaimanakah cara kita nak mengambil bahagian dalam aktiviti yang melibatkan orang kurang upaya ini? Apa yang kita buat? Salah satunya adalah mengambil bahagian dalam aktiviti yang melibatkan OKU. Maknanya kita bantu. Kalau kita tengok dalam gambar yang ada ni, ada orang yang kurang upaya. Yang ini dikira sebagai kategori fizikal, sebab dia menggunakan tongkat untuk bergerak. Maknanya sini kemungkinan waktu ni ada aktiviti di padang ataupun dia pergi ke tempat orang beriadah. Mungkin dia tak boleh nak buat apa. Mungkin dia tak ada teman. Datang sekumpulan murid, mungkin dia yang perhatian, yang pun cuba untuk mengambil bahagian, menjalankan aktiviti, mungkin ajak dia bersiar-siar. Itu salah satu cara lah kita membantu orang kurang upaya dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, yang seterusnya adalah memupuk perasaan sayang akan golongan OKU. Kalau kita tengok pada gambar yang ada ni, kita nampak dia macam selalunya orang kurang upaya ni dia akan dia rasa lonely, dia akan rasa kesepian sebab dia tidak dapat melakukan aktiviti yang sebagaimana orang normal lakukan. Sebab itu kita yang normal ni, yang sihat tubuh badan, fizikal yang cukup, mental yang sihat, haruslah memupuk perasaan sayang akan golongan OKU ni supaya mereka orang kurang upaya ni tidak akan rasa tersisih. Okey, seterusnya. Selain daripada itu, murid-murid juga boleh mengamalkan sikap peka terhadap keperluan golongan OKU. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh sumbangkan? Yang pertama mungkin kita boleh bantu. Mungkin daripada segi dia orang nak bergerak, ataupun dia orang nak melakukan sesuatu yang dia orang tidak upaya untuk lakukan, kita boleh bantu. Tak kira mana kita jumpa, mungkin kita jumpa tengah jalan, kita tengah pergi kedai ataupun kita pergi ke padang untuk bermain bola, kita nampak ada orang kurang upaya, kita bantulah mereka kalau mereka ingin melintas jalan ataupun ingin bersama dalam aktiviti yang kita lakukan. Kita ajak mereka supaya mereka tidak rasa tersisih, rasa kesepian, supaya mereka juga dapat menjalani kehidupan biasa seperti kita yang nomor ini. Okey. Seterusnya kita, daripada semua itu, kita juga harus mengamalkan sikap menyayangi orang kurang upaya. Okey. Ni yang seterusnya. Dengan apa semua yang kita telah bincangkan tadi, kalau kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan ikhlas, kita laksanakan dengan kasih sayang, tak mustahil kita akan membentuk satu masyarakat penyayang
untuk orang kurang upaya terbentuk. Itu yang sepatutnya kita capai, sepatutnya yang kita laksanakan. Mengasihi, menyayangi orang kurang upaya ini supaya masyarakat kita keseluruhannya akan menjadi masyarakat yang penyayang. Okey. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa soalan yang cikgu hendak berikan pada kamu semua untuk kamu jawab. Ada 3 soalan, tak banyak. Ada 3 saja soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah cara lain untuk memupuk kasih sayang terhadap golongan orang kurang upaya dalam masyarakat? Cikgu ulang lagi sekali. Apakah cara lain untuk memupuk kasih sayang terhadap golongan AKU dalam masyarakat? Okey. Cikgu bantu bagi salah cara-cara yang boleh memupuk kasih sayang terhadap golongan OKU. Okay. Yang pertama, seperti yang telah kita bincangkan tadi, kita membantu mereka dalam menjalankan aktiviti seharian. Itu salah satu cara. Yang kedua, kita menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi orang yang normal yang lain, seperti adik-beradik kita. Okey. Dan berbagai cara lain yang boleh. Kamu fikirkan apakah cara lain. Okey, untuk soalan ini, cikgu nak awak berikan sekurang-kurangnya 2 jawapan. Untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jelaskan perasaan kamu berdasarkan situasi yang di atas tu lah, yang ada 3 gambar tu. Apa perasaan kamu bila kamu jumpa orang kurang upaya yang sedang duduk termenung, kesepian, tak ada orang yang melayani mereka, Apa perasaan kamu bila kamu jumpa? Kamu akan rasa sedih. Okey. Kemudian kamu pergi, kamu bertanyakan situasi kenapa dia duduk kesorangan, apa yang kamu boleh bantu, ataupun kamu mengajak mereka bersama-sama menjalankan aktiviti. Contohnya kamu pergi ke padang permainan ataupun padang rekreasi untuk berjoging dan berbagai aktiviti lah, bermain bola. Kamu mungkin boleh ajak untuk bersama. Sekurang-kurangnya kalau mereka tidak boleh join, tapi mereka boleh bersama dalam aktiviti tersebut. Sekurang-kurangnya kita ada interaksi dengan mereka. Jelaskan perasaan kamu berdasarkan saya. Pada permulaannya kamu rasa sedih sebab melihat mereka kesepian, kesorangan. Lepas kamu bantu mereka, mesti perasaan kamu akan rasa gembira. Kamu akan rasa gembira, seronok dan bersyukur. Rakan kamu yang orang kurang upaya itu dapat bersama-sama menjalankan aktiviti. Okey, yang terakhir adalah soalan yang ketiga. Anggota masyarakat patut memupuk amalan menyayangi golongan tertentu seperti itu. Jelaskan. Okey. Di sini, adakah kita sebagai anggota masyarakat perlu memainkan peranan dalam menyayangi mereka, orang kurang upaya ini? Ya, perlu. Kenapa? Supaya mereka tidak terasing, tidak kesepian, tidak akan rasa tersisih. Nanti apabila mereka ni sebelum ni ada contohnya macam kekurangan anggota fizikal, kita tak naklah nanti bila mereka rasa tersisih, mereka akan terus terganggu diorang punya mental. Kadang-kadang bila kesepian ni kadang-kadang boleh mengganggu mental. Terus jadi orang keropayaan dari segi mental pula. Sepatutnya kita sebagai anggota masyarakat, bila kita tengok mereka yang macam kesorangan, orang keropayaan ni, kita pergilah bantu. Ataupun dia orang tengah lintas jalan terkial-kial, ataupun dia orang tengah naik kerusi roda nak melintas jalan ataupun nak ke mana, kita bantulah dia. Contohnya macam kita kat sekolah ada murid KU yang ada kursi roda. Kalau kamu rasa kamu boleh bantu, kamu bantu.
Kamu tanya perlu apa. Itu sajalah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, cikgu nak awak lakukan sedikit, bukan, maksudnya cikgu di sini, semua latihan soalan tadi tu saya nak awak buat dalam buku latihan pendidikan moral. Buat cantik-cantik, buat kemas-kemas. Nanti awak ambil gambar dan hantar melalui grup Telegram kelas pendidikan moral. Saya rasa setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Semoga awak bahagia dengan kehidupan awak. Dan bye. Terima kasih.